Okay, sudah di-record ya. Okay. Jadi kita start balik dengan 3D Spaces. Saya tahu ada yang dah baca. Kita teruskan dengan beberapa pencerahan lah. Hari itu kita kalut sikit. Saya lah kalut ya. Okay, we have 1D, 2D and 3D, and most of you are already aware about how to plot a point into XY coordinate lah. Tapi kali ini kita tambah lagi satu dimension, yakni adalah dimension Z. Okay, so secara kasarnya paksi X, paksi Y. Okay, X, Y dan tingginya adalah Z. Okay, so kita ada length, width. Korang boleh baca sendirilah by the way, tapi saya just macam saya nak ulang balik lah kan. Length, width dengan height. Okay, for this content of subject, chapter ni kamu kena imajinasi, kena kuat sikit. Okay, kena tahu bahawa kita persembahkan mana-mana titik, garis atau plane dalam bentuk panjang, lebar dan juga tinggi. Okay, so yang ni hari tu kita dah cover sikit. Alright, boleh tak kita tengok soalan tutorial jap? Alang-alang tu, kita cuba buat beberapa soalan yang lain kan. Sebab soalan dalam slide dah ada jawapan, jadi kita buat sekejap. Saya tak pasti saya dah buat ke tak, tapi izinkan saya buat balik lah kan, bagi kita cover balik. Alright, kita ada sketch the points of 2, 4, 6 yang mana tak boleh dinyatakan dalam skala XY. Jadi kalau saya dan ingat ada atas bawah, ada kiri kanan. Kalau X, kita mulakan sini asalan, penting 1, 2, 1, 2. Jadi saya pun akan buat satu garisan lakar kat sini. Okey, sampai Y 4. 1, 2, 3, 4. Okey, so daripada sini ke titik ini. Dan yang tinggal hanyalah tinggi, iaitu 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bila kamu nak lorek tu nanti, dia merupakan garisan dari sini ke atas ni. So titik dia akan berada di sini. 2, 4, 6. X, Y, Z. Dia akan condong sikit, dia betul-betul bukan straight line. Okay, by the way, lepas ni kalau boleh untuk lakaran, okay, saya mengingatkan kamu sebab dalam test 1 ada yang tidak guna pembaris dan tidak guna protector. Okay, kalau boleh lepas ni minta lukis dengan pembaris. Skala tu kalau boleh ikutlah skala, barulah comel sikit. Barulah nampak clear. Bahaya kalau kita tak guna pembaris, skala ataupun protector. Kalau boleh lepas ni untuk sketching, minta gunakan peralatan yang ada. Yang ni saya tak boleh lah guna peralatan sebab saya conteng atas touchscreen, atas screen laptop, jadi susah sikit. Jadi, tapi untuk kamu semua, saya harap kamu lakar tu guna pembaris dan alat-alat tersebut. Ramai yang buat yang guna pembaris apa semua, tapi masih ada yang tidak guna. Okay? Cuba sketch 4, negatif 3, negatif 2. Sama juga, masih senang. Okay, lukis X. Okay, fasi X, fasi Y dan fasi Z. Beza di kali ni ialah kita ada negatif. 4, negatif 3, negatif 2. So kalau X di belakang, X di depan, okay. 1, 2, 3, 4. So tandalah sini, lakaran, say straight line. Somewhere around here. And then Y negatif 3, kali ni Y ada kanan, dia ada kiri. Oh, so saya kena X kat belah kiri lah. So Y kali ni kat kiri. Berapa? Negatif 3. 1, 2, 3. Negatif 1, negatif 2, negatif 3. It should be around here actually. Okay.
dan negatif 2 di bawah, negatif 1, negatif 2. So connect the dot here, tapi di bawah. Okay, so dia ada lebih kurang di sini. Okay, 4 depan, negatif 3 kiri dan negatif 2 bawah. Alright, tutorial kali ni ada jawapan saya rasa, lengkap saya rasa. So korang boleh juga sambil-sambil tengok, cek jawapan kamu. Okay, so lakaran saya lebih kurang macam yang diberikan jawapan dalam tutorial. Okay, saya tak tengok jawapan, tapi kita anggarkan lebih kurang di sini. Dan bear in mind about the line that I use, macam mana proses saya lakar tadi tu. Okay, saya ulang balik step dia. Yang pertama, kita lukis watak X, Y, X, Y dan juga Z. Lepas tu saya mulakan dengan X, saya tanda satu garisan lurus mencampak si Y tu kepada titik X yang tersebut. Titik Y sama juga depan belakang, buat satu line supaya bertemu. Z pula atas bawah, buat satu line supaya bertemu. Okay, sila buat latihan. Jangan ambil mudah. Saya harap kamu dapat sketch dengan baik. Okay, kita balik kepada nota. Ada soalan setakat ni? Tiada. Okay. Alright. Right now is about the plane. Saya dah tadi tu point. Okay, point Dan daripada point ni kita ada daripada sata X, Y, Z ni kita ada 8 octane kan. Benda ni pun kita dah cover. Tak perlu hafal, cuma kita boleh tengok kedudukan octane tersebut. Okay, because this is a math punya question. Saya tak adalah main hafal-hafal kan. Saya tak akan tanya octane satu yang mana satu X positif, Y negatif, Z positif. Kalau saya tak buat lah soalan macam tu. Baik saya suruh sketch. So that's why I said don't need to really memorize this pattern. If you memorize, then it will be better, but you might not need to, because the important thing that I will ask is about the sketching and the plotting. Yang ni memang main hafal-hafal lah ni, sketch a cube in the first octane, elementary apa semua. Okay, so kita dah tahu untuk kita sketch point. Sekarang ni kita nak sketch cube, cuboid dia. Ini saya suka lah. And the point ni, okay. Cuba tengok ada tak soalan cube in the 8 octane. Okay, dia suruh hafal lah. So saya tengok choice, saya kena tengok balik. Right, kalau octane 8, yang mana soalan ni saya tak prefer lah saya cakap, sebab dia kena budak hafal. Octane 8 di mana? Di depan X positif and negatif. So saya tulis dulu 8 octane. Okay, X, Y, Z, positif, negatif, dia berada di depan, yang mana yang lain berada di negatif. Jadi so let's try to sketch a box of the 8 octane with a length, width, height. Okay. So length dia 8, 10 dan 7. Okay, satu benda yang nak membantu saya ialah, nampak ni kalau kita selaraskan dengan table di atas ni, yang mana di 8 octane, di octane ke-8, X merupakan nilai positif kat depan, Y negatif di kiri dan Z negatif di bawah. Jadi kalau saya akan buat, saya akan letaklah tapan 8, negatif 10 dan negatif 7 sebagai salah satu point kita. Okay, this one become a point. Dia ada 4 point dalam cube tu, ada 4 point. Tapi salah satu point ialah 8, negatif 10 dan negatif 7. So kita cuba melakar 8 positif, okay,
X, Y dan juga Z. Katakan sini adalah 8. Salah satu bucur dia adalah 8. Negatif 10. Sini negatif 10. Dan kita ke bawah negatif 7. Sorry. Okey, saya tanda satu poin kat sini yang mana poin ni adalah 8, negatif 10, negatif 7. Kemudian kamu selaraskan supaya dia menjadi bentuk cube. Okey, ada belakang dia sampai sini. Okey. Jadilah satu box yang mana dia berada pada 8 octane. Okey, saya ulang balik step kita tadi. Katakan kamu diberi soalan untuk sketch a box dekat 8 octane yang mana length dia adalah 8, 10, 7. So kita tengok 8 octane tu yang mana adalah nilai positif dan negatif dia. Jadi itu merupakan salah satu bucu kamu. Dan idea saya untuk membantu kamu ialah cuba salah satu point tu mesti adalah 8, negatif 10 dan negatif 7. Saya tandakan dia merupakan satu point kat sini dan kita lakarlah box tersebut selaras dengan paksi X, Y dengan Z. Kalau saya tak akan tanya soalan macam ni. Kalau saya lebih suka kalau saya tanya soalan ni. Saya akan bagi tahu point dia. Saya tak payah bagi tahu octane. Saya boleh tanya, sketch a box that has a length sekian dengan point ni sebagai vertex. So kalau kita bagi 2 point, kita boleh jawab dah soalan ni sebenarnya. Kalau kita bagi tahu 2 point, contoh saya bagi tahu 2, 3, 4 dengan yang ni ialah 2, 0, 3, 0. Ni 2, 3, 4. Okay. 1, 2, 3, 4 dan 2, 3, 0. Kita dah boleh andaikan dah dekat mana sebenarnya. Alright, tetapi sebagai langkah berhati-hati, sebagai peringatan, sebab soalan ni sama-sama saya buat dengan Madam Intan. Kalau boleh lah, ingatlah kuadran ni, ingatlah octane ni, sorry. Cara mengingat pun saya tengok macam tak adalah susah kalau nak ingat yang bahagian position 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ni. So once kalau kamu ingat position ni, bagi saya Chan just in case Okay, kita ada 8 octane kat sini. Kalau saya akan ingat macam ni. Alright, kita dah nampak plane kat situ. Okay, yang di atas ni, katakan 1, 2, 3, 4. Dia main anti-clockwise. 5, 6, 7 dan 8. Once saya ingat position ni, atas, bawah, depan, kiri, kanan ni semua, kita dah boleh tahu dah. Contoh di octane nombor 1 ni, depan, kanan, atas. Maka X positif, Y positif, Z positif. Okay. Di octane kedua, ialah saya boleh nampak X negatif, Y positif, Z pun positif. Macam tu, saya nampak, saya dah boleh kita imajinasikan nilai apa. Sebab yang ni 2 X di belakang kan. Kalau di belakang, X negatif dan dia masih di kanan, maka Y positif. Z di atas, dia masih di atas octane 2, maka saya ingat Z adalah positif. Dan this kind of thinking applies to every octane. Okay. So kalau perlu saya hafal, saya buat macam ni lah. Terpulang kepada
kekuatan kamu lah. Alright. Ada soalan setakat ni? Tiada? Ada ke? Ni komen chat ni saya tak. Tak ada. Okey. Tak ada tak berdiam je. Saya assume kamu faham. Terima kasih kerana respon juga kepada chat. Yang suara tu lagi bagus sebab saya tak tengok chat. Sebab saya kena buka dua-dua. Okay, next. We move forward. Dah kita tahu point, kita tahu cube. Okay, sekarang ni kita main equation. Good. Ni octane lagi. Alright, ini cabaran yang seterusnya ialah kita kena lakar graf. Yang ni banyak nanti dekat bahagian seterusnya 4.2 sebenarnya, tetapi kita try buat dulu kat bahagian ni. Macam mana kita nak represent y equals to x? Okay, cara paling mudah ialah kalau kita lakarkan dia dalam 2D dulu. Okay, y sama dengan x. Okay, saya akan jadikan x ni dipaksi, ni orang panggil sebagai y ni sekarang ni di bahagian kiri equality ni saya letak dipaksi di straight. Sebab nanti kenapa saya kata straight, saya tak kata y, sebab nanti kalau saya bagi soalan lain z sama dengan x, dia jadi lain dah. Okay, let the main variable y ni menjadi paksi menegak. Equality ke kanan tu saya jadikan pada paksi melintang. Okay, alright, y sama dengan x. Okay, y sama dengan x, yang ni kita try nak sketch dia, dia akan jadi macam ni. Ingat ni bukan XYZ dulu. Ni adalah paksi y sama dengan x kalau kita letak dalam 2D. Okay, saya lukis balik boleh? Sebab dia saya tak boleh zoom out nanti. Okay, saya rapat dulu. Okay, x, y, because this is equation y equals to x. Jadi garisan dia adalah seperti ini. Dia sama banyak. Okay, ni 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Okay, kemudian cuba kita transfer pembawakan tu kepada x dan y dulu. Jangan lukis z lagi. Okay, kita nak bawa dia kepada satah 3D, tapi lukis dulu satah yang berkaitan, XY dulu. Jadi kalau XY, kalau kamu tukarkan dia, baringkan dia lah, sorry guna perkataan tu, dia akan jadi kawasan ini. Ini sama banyak. Okay. Dan seterusnya, bila dah lakar satu garisan ni, barulah kita cuba masukkan Z. Okay, kenapa dia jadi plane? Okay, because y equals to x, Z dia arbitrary. Dia tidak define Z kat situ, nilai dia hanya x, y. Jadi sebab Z ni boleh jadi apa-apa value, maksudnya dia boleh di atas, dia boleh di bawah, dia boleh di mana-mana. Jadi dia boleh di kawasan ini, dia boleh sampai atas. So kalau saya lukis infinite line kat sini, bayangkan saya lukis dua garisan, Z1, Z2, Z3, Z4 dan negatif Z, negatif 2, 3. Nampak ni, dia akan membentuk satu satah. So idea saya ulang balik sorry kalau terlaju. Okay, mula-mula kita XY dulu, buatlah garisan XY yang dibaringkan daripada 2D kepada 3D. Dan kerana Z kita tak define,
Jadi nilai Z ni boleh jadi apa-apa saja. Katakan sini 1, Z sama dengan 1. Saya buatlah garisan lurus kat sini. Sama sudut Kemudian 2, saya buat sama sudut. Allah. Z3, satu sudut. Bawah pun sama, negatif 1, negatif 2. Kalau kita buat ni, dan bukan saja Z sama dengan integer, dia termasuk apa-apa nilai Z dalam real number. Jadi dia merupakan satu satah. Plane lah, plane. Bahasa Melayu saya tak tahu panggil apa. Plane Okay, bila dah ada idea ni nanti barulah kita boleh buat kepada yang lagi pelik-pelik. Contoh ada tak dalam soalan tutorial? Belum lagi. Semua find the scheme. Okay, sketch the following plane. Okay, ni menarik. Okay, nombor 10. Nombor 10 ya. Okay. A, X sama dengan 8. Okay, X sama dengan 8. Jadi, dalam kes ni, Y adalah boleh jadi apa-apa, Z boleh jadi apa-apa. So, tak ada masalah kat sini. Saya mulakan contoh dengan XY dulu, nak bagi saya dapat gambaran. So, X adalah 8. So, katakan sini 8. Nilai Y saya cakap boleh jadi apa-apa sahaja. Dia boleh di atas, dia boleh di bawah. So, saya sketch lah macam ni dulu. Okay. Kemudian kita nak bawa kepada 3D. Tanda dulu mana X sama dengan 8. Katakan ni pasti X, ni Y, Z. Sini 8. Dan Y boleh jadi apa-apa saja. Okay. So maksudnya dia boleh di sini, dia boleh di sini, dia boleh di sini. Dan apa-apa Y membawa ke kiri. Kemudian nilai Z pun boleh sama ada di atas dan di bawah. Jadi dia akan jadi satu plane X. Susah agak nak lukis ni. I try my best. Okay. Oops. Saya tak pasti kamu nampak tak 3D saya tu. Okay. Ini merupakan X sama dengan 8. Okay, by the way, saya perasan, cuba kita tengok lakaran yang dilukis menggunakan komputer. Okay, sama dengan saya. Ingin saya nyatakan di sini. Oh, saya tak label label. Okay, 8. Ini merupakan plane 8 ingin saya nyatakan sini, sepanjang nanti topik ini akan berlaku yang mana kamu susah nak sketch, especially kalau melibatkan lengkung. Okay, maksud saya ada sesetengah soalan dia tak letak X kat sini, Y kat sini dan Z di sini menegak. They interchange it. Sometimes they put X sebagai width, Y sama dengan length dan Z katakan kita maintain tinggi. Ada juga yang tukar pasti sebagai X sebagai width. Sebab dia nak lukis tu susah, jadi dia tukar kata posisi. Dalam kes ini, bayangkan saya tukar X di kanan untuk soalan yang sama, X sama dengan 8. Ni senanglah sebenarnya, masih boleh nampak. Cuba bayangkan kalau X tu saya jadikan sebagai width, maka katakan sini X8, Y boleh jadi apa-apa saja dan Z boleh apa saja, dia punya cermin dia akan jadi di sini. Harap nampak Gambar rajah di atas dan gambar rajah di bawah walaupun berbeza, dia menunjukkan nilai X sama dengan 8
yang sama. Cuma saya tukar kedudukan XY itu. So, walaupun kita menggunakan standard XYZ seperti biasa, yang kat atas ni, nanti bila kamu jumpa sketching yang lebih susah, mungkin memaksa kita untuk tukar X kat kanan, Y di depan. Dan ada setengah kes lagi ekstrim, Z pergi tukar ke sini. Alright. Tetapi kalau lukisan tu boleh dizahirkan dalam bentuk yang biasa, yang di atas ni, maka teruskan. Ini lebih, orang kata standard. Tetapi kalau susah, baru kita pergi kepada yang bawah. Okay. Ada soalan setakat ini? Kalau tak ada soalan, diam saja, tanda bersetuju. Okay. Saya tunggu apa keputusan bajet. Menarik saya, baru tahu. Alright. Saya buka nota balik. Alright. Saya teruskan je kalau tak ada soalan. Okey, kemudian yang ni pun kita dah bincang. Tapi saya ulang balik daripada beberapa perkara. Kita distance Distance ni saya classify kepada 3 jenis soalan yang boleh dibuat untuk kes ini, 3D system ni. Yang pertama, distance point dengan point. Okay, yang mana formula dia adalah di sebelah ini. Kedua, point with plane. Maksudnya point tu dengan plane ke nak cakap? Saya tengok je soalan tu sesuai ke saya guna plane. Yang ni, plane, betul lah. Okay. Yang ketiga, point, saya nak bagi selaras. Point dengan plane, last sekali adalah point dengan axis. Alright. Saya based on my self study, saya terjumpa beberapa orang kata tips yang saya rasa boleh pakai supaya kita tak payah nak sentiasa keliru kena sketch apa semua. First of all, kita ada 3 cases ni ya. 3. Semua ni kita boleh guna formula yang sama. Formula dia ialah D square root x2 tolak x1 bla bla bla. Kawan dah jumpa ni waktu koordinat geometri dulu. Tapi beza dia, kita dulu koordinat geometri sampai paksi y sahaja. Sekarang ni kita tambah paksi z. Z2 minus z1 squared. Okay. Nanti saya bagi tahu kenapa formula ni saya boleh guna untuk cari kesemua. Maksudnya point kan dia tulis sini distance between 2 points ialah ini. Sampai plane dah tak ada. Sebenarnya saya benda ni semua berasaskan formula yang sama dan saya cuba tunjukkan idea saya. Right. Okay. Clear canvas. Alright, saya guna untuk point ni dulu. Point ni apply untuk this 6 sub question. Okay. Sekarang ni point dengan point senang lah. Point dengan point korang ambil 2 nilai point ni, korang tolak lah masing-masing. Dia punya apa tu difference dia. Use apa kuasa 2 kan. Kena use square root kan. Okay. So ini senang. Pepet dalam formula terus. Tetapi bagaimana dengan soalan ni? Okay. Contoh point. Ni case point dengan plane dulu Okay. X, Y plane, sorry. Alright. Saya cuba yang terbaik untuk explain supaya semua boleh faham Tadi saya ada cakap okay, nilai X, Y plane yang mana satah tu X boleh jadi apa-apa, Y boleh jadi apa-apa, tetapi nilai Z adalah fix. Okay, bila nilai Z adalah fix, kalau saya nak tunjuk kepada kamu, formula distance ni dia adalah formula
the shortest distance sebenarnya. Ni maksud saya. Sabar dulu. Saya lukis dulu. X, Y, Z. Okay. Katakan 2, 3, 4 di sini dan plane tersebut di sini. Okay, ini XY plane kita. Cuba refer soalan apa tu kat sebelah juga. Alright, kenapa saya kata dia mesti shortest distance? Dia bukannya main sebarang distance. Cuba saya ambil titik ni, saya lukis garisan sini. Still ada satu jarak dia daripada titik 2, 3, 4 ni dengan XY plane. Dia sengit. Dia bukannya perpendicular distance. Yang ni pun adalah boleh kita kata jarak dia daripada mana-mana titik XY. Tetapi formula yang diberi adalah formula yang khusus untuk perpendicular distance or the shortest distance. Perkataan ni kita pernah cover waktu coordinate geometry dulu. So dia lukis ni bukannya sebarangan jarak antara titik dengan satah. Yang ni pun dengan satah XY. Ni pun dengan satah XY. Tetapi dia cari jarak terpendek antara titik dengan satah XY. Keyword dia, formula ni adalah untuk shortest atau perpendicular distance. Okay. So bila kita dah clear dengan benda ni, datang kepada pengetahuan saya yang kedua, ialah kita akan jadikan nilai X dan nilai Y, sebab ni dekat XY plane, kita jadikan nilai X sama dengan tak cantik. Saya tulis balik. 2, 3, 4. Okay, XY plane. The concern right now is XY plane. Z dia fix. Okay. Maka XY plane ni saya ambil jarak dia yang paling dekat, maksudnya pada 2, 3 kita tolak. So kalau saya apply dalam formula ni, dia jadi sebenarnya yang mana tidak ditulis 2 tolak 2. Kita tak boleh tolak lebih. Kalau tolak lebih, X tu dekat tempat lain kat depan. Kuasa 2 tambah Y3 tolak, kalau saya ambil Y lain, dia dekat kawasan lain, dekat kiri. Maksudnya dia ada berlaku perubahan, sengit lagi kat situ. Saya tak mau sengit, saya nak betul-betul atas titik tu. Jadi 3 tolak, 3 kuasa 2 tambah Z pula 4 tolak, Z ni fix, macam saya cakap, keyword saya fix, 0 kuasa 2. So, dia jadilah 0 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2, iaitu 16, maka distance dia adalah 4. Okey. Sebelum kita kata cara ni mesti betul, saya tak paksa kamu untuk buat formula ni. Kalau kamu dah boleh bayangkan based on your sketching mana dia, so boleh je kamu tulis sketching dan jawapan. Jangan tiba-tiba jawapan saja kan. Dia mestilah ada proses dia. Tetapi bila saya faham konsep yang saya kata tadi tu, saya perasan saya tak lukis pun saya dah boleh nampak distance dia tu berapa. Okay, ni simpan dulu. Cuba uji untuk exact plane pula. Okay, point 2, 3, color lain. Point 2, 3, 4. Okay, sekarang ni dia dekat XZ plane. Okay, ni soalan lain XZ plane. Jadi, nilai X dia mesti sama, nilai Z dia mesti sama dengan 4. Jadi, kita boleh, kalau kita masuk dalam formula, yang mana tak payah pun tak apa, kita dah tahu distance dia adalah 3. So, tapi kalau saya nak masuk juga, dia jadi 2 tolak 2 kuasa 2, tambah 3 tolak 0 kuasa 2, tambah
4 tolak 4 kuasa 2. Dapatlah nilai D dia equals to 3 as well. Okay. Saya tak buka kepada soalan lagi. Saya nak tunjuk sama ada konsep ni boleh tak digunakan untuk axis. Okay. So untuk axis pula, nanti kita tengok jawapan dia. Jawapan dia ada kat slide seterusnya. Saya tak nak buka jawapan lagi. Okay. Point 2, 3, 4. Okay. Dengan x axis. So kalau jarak dia dengan x axis, apa yang saya buat tadi tu, 2, 3, 4, x, saya kata tadi x, maka yang ni dia mesti sama. So saya ambil 2 tolak 2 kuasa 2, ni untuk x, tambah y tak sama, y tolak, saya masukkan dalam formula terus 3 tolak 0 kuasa 2, tambah 4 tolak 0 kuasa 2. Jadilah D sama dengan square root 0 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 4 kuasa 2 dapat 25 9 tambah 16, 25 sama dengan distance 5. Cuba tengok jawapan yang diberi dalam slide. Adakah jawapan dia 5 untuk soalan D? Nampak? Saya tak lakar kan tadi? Saya dah cakap, saya tak lakar. Saya gunakan, tak tahulah kaedah apa ni. Tapi based on pemahaman, tanpa kita sketch pun, kita boleh tahu jarak dia adalah 5. Tapi kemahiran sketch pun kena ada lah. So, kalau kamu tengok kat kiri ni, soalan B, dia fix dekat, ni apa ni, x-axis. Maka nilai y dengan z dia tu sengit dia sengit. Kali ni dia bukannya perpendicular, dia sengit. Tapi dia still shortest distance from the x-axis. Walaupun dia tidak perpendicular, dia shortest, tetapi itulah jarak dia paling pendek. Maka nilai y dengan z tu boleh kat mana-mana, tapi paling pendek adalah bila 3 dan 4 dan bila x sama dengan 2, solid x sama dengan 2. Okay, saya tunjuk lagi satu contoh sekejap sebelum buka soalan. Kita test lagi untuk z-axis. Okay. Untuk z-axis, nanti saya buka soalan sabar. Okay, point 2, 3, 4 dengan z-axis kat sini. So saya masukkan formula saya, yang mana z mestilah sama sebab dekat z-axis, dia fix dekat tu paling pendek. Jadi D saya akan jadi 2 tolak 0 kuasa 2 tambah 3 tolak 0 kuasa 2 tambah 4 tolak 4 kuasa 2. Jadilah square root 2 kuasa 2 tambah 3 kuasa 2 tambah 0 kuasa 2, 4 tambah 9 tambah 0, square root 13. So soalan nombor F, saya jangkakan jawapan ni adalah square root 13. Dan berikut samalah dengan jika kita melakar. Maksudnya dia still kena guna formula ni, tapi kita kena dapat gandaian kenapa dia tolak 0, kenapa dia tolak 0 kat sini, kenapa yang ni dia sama tolak 4 sama dengan nilai Z. So kalau kamu faham dia merupakan, itu jarak paling pendek dia, insyaAllah boleh jawablah soalan ni. Okay, dan saya buka kepada soalan. Betul Kalau korang okey, mungkin korang kena latihan dulu kot. Boleh buat sementara waktu. Nombor 6 ni sudah dibuat di dalam slide. Cuba buat beberapa soalan nombor
7 dulu. Kali ni negatif 3, 4 dan negatif 5. Ada banyak soalan di situ. Mungkin untuk menjimatkan masa, saya sarankan kamu buat spend masa dalam 5 minit sekejap untuk buat A. Boleh tak kita buat B dan juga D. Okay, A, B, D. Nanti saya nak kamu kongsi jawapan dia. Boleh kongsi di WhatsApp, boleh kongsi di Google, Google Meet punya chat. Dalam masa 5 minit cuba buat nombor 7. Soalan A, B dengan D. Okay. Untuk A dia suruh cari titik ni dengan XY plane. B, X, Z plane. And lastly will be the X axis. Cuba cari jarak dia. Okay, jawapan daripada kamu . Okay, 5 minit saya pergi rehat jap. Kamu teruskan buat. Nanti saya balik, saya nak tengok kalau boleh dalam masa 5 minit ada jawapan dalam WhatsApp atau Google Meet punya chat. Teruskan.
Okey, saya tengok ada yang nak kongsi jawapan. Terima kasih kerana yang menyumbang, Azim Naim, Muhammad Zulfa dan juga Muhammad Faiz Helmi. Tadi saya sempat nampak soalan Azim dengan Zulfa, saya rasa betul. 5-4 saya buat calculation. Cuba kita tengok soalan C yang mana dia ada square root 41. Ni C. Soalan D? Apa ni? Oh, Faiz Helmi tulis D Okey. Cuba tengok dengan Pak CX betul ke mana pen? Saya dah buka mic kan? Dah. Okey, cuba tengok jarak dia dengan x-axis for D So, kalau negatif 3, saya I will do a quick check dan di x-axis so dia jadi square root 0/2 square root 41. Okey, saya dapat jawapan yang sama. So, terima kasih. Kita teruskan kamu jawab A berapa tadi? A 5, B 4 dan C square root 41 So ada komen pasal jawapan dia orang, ada yang dapat jawapan yang lain yang merasakan jawapan mereka salah? Jika tiada, kita teruskan. Okey, thank you Zulekha. Kita teruskan kepada yang sedikit mencabar. Hari ini saya akan cover elliptik dengan parabolik tengok bergantung. Sebenarnya kita insyaAllah ada masa yang cukup. Khamis ni sebab kita selalu buat kelas synchronize macam ni, insyaAllah sempatlah cover. Saya pastikan minggu ni kita habis, Khamis ni kita habis chapter 4, minggu depan mungkin 2 minggu insyaAllah sempat. Dan mungkin minggu last tu kita fokus kepada latihan. Okey. Yang ni pun kita sambil buat latihan betul? Okey. Kita teruskan kepada kita nak sketch curve pula. Okey. So kita dah faham elliptik dengan parabolik dalam contoh ni tak ada yang hyperbolik lagi, tapi semuanya balik kepada curve sketching. So waktu chapter 1 orang panggil conic section. Bulatan, circle, kita ada berapa itu? Kita ada circle, ellipse kita ada kan. 3 parabola dan hyperbola. Okay. So elliptic circle datang, elliptic circle lah. Elliptic circle boleh kat sini, parabolik dan juga hyperbolic cylinder. Sebab kita main dengan z-axis sekarang. So kita ada dalam bentuk isi padu 3D. Okay. Jadilah bentuk silinder dengan bentuk yang berbeza sama ada elliptik, parabolik ataupun hyperbolik. Okay. Alright, so untuk kejap sejuk. Okay. Sekarang ni kita ada value Z dan umum sudah tahu equation of a circle, dan ini berikut ABC ni merupakan equation of a circle with a center of 0, 0. Dengan center 0, 0. Senang lah lukis kalau center 0, 0. Kalau center lain susah nak lukis. So bayangkan kalau kita nak sketch X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 sama dengan 2 kuasa 2. Ni A lah. Nak mudah kita memang lakar dalam XY dulu. Okay. X, Y ini merupakan bulatan pada aksis XY. Jadi dengan bulatan macam ni,
dengan radius 2. 2 lah. Kat bawah ni negatif 2. Okay, sebab dia tak ada X tolak X kuasa 2 saja, dia tak ada tolak something, Y tolak something, jadi betul lah asalan dia kosong-kosong. Okay, sekarang ni nak tukar, transfer the thinking from here to 3D. Sama juga, kita lukis dulu X dengan Y dulu. Z kena lukis tapi boleh abaikan dulu. Kalau saya akan abaikan sekejap supaya saya nampak bentuk dia dekat satah XY dulu. Oh, comel pula. Bila dah ada ni, barulah kita masukkan satah Z. Dan kerana Z tidak ada dalam equation ni, maka Z boleh berada pada apa-apa nilai dia boleh berada di atas. Kalau saya lukis dekat atas sikit, Z sama dengan 1, dia jadilah kat sini. Tak sambung lah pula. Alamak. Tak sama besar. Saya cuba lagi sekali, kalau tak boleh halalkan je. Okey. Dia boleh berada di Z sama dengan 2. Dia boleh berada di Z sama dengan negatif 1 dan dia boleh juga di Z negatif 2. So, dia jadilah satu silinder comel dalam bentuk ini. Saya lukis tak comel tapi korang lukis lah comel-comel. Jadi silinder dia adalah pada bentuk ini. This is not challenging enough. The challenging thing comes next, yang mana melibatkan X dengan Z. Okay, B saya cuba tak buka jawapan dulu, nak bagi kamu dapat idea. Proses. X kuasa 2 tambah Z. Oh, bukan Y pula. So, still, kalau boleh, lukis dia dalam 2D dulu. X, Z. Of course, bulatan lah. Sama juga. Dengan radius 2, 2. Tapi beza dia ialah paksi X sekarang ni. So, kalau dia suruh lukis X dengan Z, berbeza dengan yang tadi, why not kita tulis X dengan Z dulu? Silap. Sorry. Y kita abaikan. Dahulu. Okay, so manakah bulatan tu? Di sini. Tak tahulah jadi tak nampak 3D dia. Di sini. Alright? Kerana ini pada X dengan Z. Jadi, Y pula baru kita masuk kemudian. Sorry. Y. Okay, so lukislah Y. Alamak. Kalau ada copy kan senang. Copy. Okay. Saya pun kena banyak latihan lah ni. Lukis tak jadi. Kena lukis dengan pensel macam ni. InsyaAllah. So, daripada sini, kita sambungkan. So, bentuk dia merupakan silinder yang mana dia pada circle tu pada X dengan Z saja dan nilai Y boleh jadi sepanjang Y. So, silinder dia macam ni, baring. Tak sama saya lukis, saya ingat sikit. Sebab saya buat lagi condong. Okay. So, saran saya nanti banyakkan latih melukis ya. Dan kalau boleh lukis lebih cantik daripada saya. Okay, ada soalan setakat ini? Okay, jika tiada, kita pergi ke contoh, boleh? Ada tak contoh yang menarik? Alah.
Alright. Cuba ada soalan lain. Okay. Ni kuadrik dah. Okay. Kita ada, oh lah yang ni senang lah jawapan dia. Sebab kita dah buat. Dia bagi terus dengan kuadrik. So saya habiskan dengan kuadrik dululah. Okay, kita go through dulu Kita pilih kanvas. Alright. Ini merupakan persamaan dalam bentuk parabolik. Y sama dengan X kuasa 2, Z sama dengan X kuasa 2, Y sama dengan Z kuasa 2 yang mana asalan dia adalah kosong. Kalau korang ingat dia sama dengan kalau parabolik dia ada Y sama dengan 4PY itu semualah. Tapi dalam kes ni tak perlu ingat balik formula tu. Kita cuba tengok macam mana kita nak dapat idea untuk lakar dalam bentuk parabolik ini. Contoh, saya tak buat A sebab A dah ada jawapan kat sana. Cuba kita buat yang mencabar sikit, Z sama dengan X kuasa 2. Okay. So sama juga idea dia, kita biarkan orang kata the main variable as the tegak tu. So Z melawan X kuasa 2, dia merupakan satu kuadratik macam ini. Okay. Cuba kita zahirkan dalam bentuk 3D. So kita X, kita lukis Z. X dengan Z dahulu. Okay. Manakah garisan lekuk tersebut? Y jangan lukis lagi lah. So dia jadi okay. X, Z melawan Z. Bila dah selesai, bolehlah kita masukkan nilai Y dan nampaklah lekuk dia, kita buatlah satu lekuk, satu ke depan, Y sama dengan 1 dengan Y sama dengan negatif 1, sambungkan. Sambungkan. Ni saya katakan Y1, Y negatif 1 lah ibarat. So dia jadi satu half cylinder dalam bentuk ini. Technically it's not a cylinder lah, dia tak ada permukaan ni, parabolik punya cylinder. Okay, sama. Boleh tak sebelum korang tengok jawapan, korang buat Y sama dengan Z kuasa 2 ya? Dalam kes ni, kalau dia susah sikit, tak apalah, saya tolong ajar sama-sama buat lah. Y sama dengan Z kuasa 2. Kali ni sama juga, kalau idea saya akan buat Y, tapi beza sekarang ni dia melawan Z tau. Z ni dia jadi kat bawah. Y sama dengan Z kuasa 2, of course lah macam ni juga kan. Atau kamu boleh buat direct. Kalau saya Y sama dengan Z kuasa 2, kita boleh juga buat macam ni. Sekejap. Katakan Z kita maintain sebagai tegak. Okay, sebab Z kan atas bawah kan. Cuba saya buat Z, Y sekejap. Y sama dengan Z kuasa 2, dia jadi okay. Alright. Sekarang ni kita nak transfer pemikiran ni kepada X, Y, Z. Dia jadilah macam ni kat belakang. Sambung, sambung. Okey. Nanti korang akan cakap, kenapa lain? Pertama sekali kalau korang tengok kat sini, Z ni dibawa ke depan, menjadi paksi menegak. Yang saya lukis ni ialah Z saya maintain paksi menegak. Yang ni Z sudah jadi horizontal. Dia ganti dengan X.
Sebab tu saya nak explain kat sini. Yang saya buat sekarang ni, jawapan di kanan ialah saya cuba wakilkan Z maintain di tempat yang sama. Tetapi kalau kita ubah paksi Z tu jadi baring, dia jadilah gambar lain. Korang ada check ke? Example 7, apa ni? Apa beza soalan B dengan C? Soalan 7 mana ni? 5-12. Lain kali suarakan lah. Saya dah kata saya tak tengok chat. Kan dah terlepas. Example 7. Apa beza soalan B dengan C? Beza dia ialah XZ plane. Yang C pula adalah YZ plane. My problem jadi saya lambat lah tengok. Minta maaf lah. Dekat slide. Okay. Example 7. Okay, terima kasih Izdani. Saya cuba tengok. Okay. Ni YZ. Saya tak buat C kan tadi kan? Okay, kalau kamu perasan, dia tukar nilai Z tu dia maintain, Y dengan X tu tukar tempat awak. Solution dia nampak sama, tapi sebenarnya dia patut bukan lukisan macam tu. Kalau kita maintain paksi X, Y, Z. Izdanish dengan yang lain-lain. Okay. Kalau kita nak buat dalam bentuk, kalau korang pasang paksi dia berbeza. Lukisan sama, tapi labeling of the axis dah berbeza. Jadi, walaupun B dengan C nampak sama, tetapi sebenarnya orientasi dia berbeza. Memang berbeza. Mungkin susah untuk kita lakar Y dengan Z kot. I try first. Kita dah terlepas tadi kita dah kat parabolik. Kita cuba kenapa orang yang buat slide ni dia tukar paksi tu. Okay. Alright, cuba saya maintain paksi tu Okay, saya lukis dulu. Y melawan Z supaya dia bantu saya nampak gambaran. Alright. Sekarang ni saya lukis Y dengan Z dulu dalam bentuk 3D. Y dengan Z. Okay. Y dengan Z. Kalau saya Y dengan Z dia akan jadi sini. Betul? Sini. Kemudian cuba kita masukkan X kat depan. X kat belakang. So dia jadi lukisan macam ni. Z1 bukan Z1, X1, X2. Kalau ke depan pula jadi macam ni. Tak cantik. Halal Ini merupakan gambaran kalau kita maintain paksi X, Y dengan Z. So boleh compare lah. Terima kasih Izdanish bertanyakan soalan berikut. Yang ni lukisan berbeza tetapi orientasi dia sama. So make sure ini menjadi pengajaran kepada saya dan kamu semua juga, ialah make sure label axis. Bukan sekadar lukis, kamu kena label the axis, X, Y, Z kamu kat mana. Kamu boleh nak maintain sama ada X depan belakang, Y kiri kanan, Z atas bawah. Tetapi kalau kamu tukar, saya kena check. Adakah lukisan tu represents the same orientation. Okay, Izdanish dengan yang lain-lain. Okay. Saya teruskan dekat parabolik tadi, yang mana saya sudah selesai di sini. Maybe kita habiskan dekat sama-sama. Maybe kita habiskan dekat sedikit pasal sfera. Okay. Okay. Equation of a circle
dengan center HK dah ada dah kat situ, x minus h squared plus y minus k squared. Namun jika kita letak dia dalam bentuk 3D, dia akan menjadi sfera, seperti bentuk bumi, dan kita ada parameter z equals r square juga, yang mana r merupakan radius. Beza dia sekarang ni cuma tambah z dan center tu daripada hk jadi hkl. Okay, ini beberapa properties dia suruh remember, so saya pun cubalah remember. Kalau r squared is positive, then it will be a sfera, dan kalau dia sama dengan kosong, it will be a single point, dan jika less than 0, there will be no graph. Okay, this is interesting because dia jadi terbalik kat situ. Saya dapat nampak bayangkan kalau dalam dunia matematik, geometri, dia ada graf dia. Kalau korang forward study dalam geometri, tapi dia dalam paksi imaginary. Abaikanlah apa yang saya cakap tu, semua saya cakap ada dalam field geometri dia ada, tapi dia dilukis dalam bentuk imaginary punya plane lah. Okay. Ni sfera. Oh, lagi susah nak lukis sfera. Alright, we try. Ni kita go through sekejap je, nanti kita sambung hari Khamis ni. Ini kalau bentuk asas untuk hemisphere, separuh bumi dengan center kosong-kosong. Okay, dalam bentuk sebutan Z. Okay, saya semalam saya cuba buat untuk dalam sebutan lain. Dia jadi bentuk lain. Contoh ni. Okay, so saya bagi tips kejap macam mana nak tahu dia dekat mana lah. Alright. Apa yang saya akan buat, sebab semalam saya masih study macam mana nak bagi student senang faham dan senang ingat. So apa yang saya buat, saya go through balik, cuba dalam pemikiran student lah. Okay, ini katakan kita mula dulu dengan z sama dengan square root. Ni persamaan dia, asas kasar dia, kita tak masuk nilai lagi. Okay, ini kita lukis tak cantik. X, Y, Z. Kalau dia pada nilai Z sebagai main variable, maka nilai dia tu akan berada pada paksi Z. So saya tandalah Z kat sini. Dan kerana dia hemisphere pada center kosong-kosong, dia tak ada X tolak nilai sesuatu nilai, Y tolak something, dia tak ada. Dia X tolak kosong kat sini dengan Y tolak kosong. Jadi kita boleh bayangkan dia berada pada center kosong-kosong. Dan lukislah satu point yang paling tinggi diameter dia, radius dia adalah, ni kalau sebab dia R kan. So panjang sini adalah R. R lah, R. Okay, tak payah kot yang ni. Ni R squared bergantung pada R tersebut. Okay. Lukislah bulatan di paksi XY dulu sebab dia bulatan. Kalau saya akan buat tu dulu. Tak cantik. Kemudian lukislah lekuk di hemisfere menyentuh R. Sorry lah buruk. Okay. Alright, guna protector. Okay, this is a hemisphere for Z equals to R squared minus X squared minus Y squared. So kalau Z tu sama dengan 4 kuasa 2 kan, contoh. Tolak X kuasa 2, tolak Y kuasa 2, kita tahulah nilai kat atas ni sama dengan 4. Okay. Bagaimana pula kalau kita letak nilai Y? Okay, ni saya tak lukis balik lah. Kalau nilai Y, kamu bayangkan titik di hujung hemisfere tu pada paksi Y. Kalau positif, Y kanan lah. Kalau negatif, Y kiri. Sama je konsep, beza dia ialah titik sebagai penyebut Y tu, dia berada pada paksi Y, titik hujung.
top of the hemisphere. I would like to discuss this. Nanti sama juga Izdanish dan juga yang lain-lain. Sama je. Sebenarnya bukan ya, sebab paksi tu dah lain. So memandangkan dia nampak sama, saya cuba zahirkan kalau kita maintain paksi X dengan paksi Y. Okay, saya cuba ya. Okay, saya lukis Y, Z, I, X. Okay. The equation right now is X. Mungkin susah aku nak lukis. Sama dengan let's say positif dulu dia kat depan lah kat sini kan. R squared minus Y squared minus Z squared. So nilai bulatan tu dia ada pada paksi Y dengan Z, yang mana tak adalah susah sangat nak lukis, tapi titik ni susah nak nampak. Dia lekuk gini. Tak nampak hemisfer tu sangat. Sebab tu yang mungkin orang yang buat slide ni untuk bagi nampak sphere tu betul-betul betul-betul cantik lekuk hemisfer tu, dia sepatutnya macam ni lah. Sekejap saya lukis balik. Dia akan nampak kat sini kat belakang. Yang ni nampak kat depan. So okay, saya adjust sikit katakan sini jadilah hemisfer di sini. Ni adalah nilai R. Ini kalau kita buat XY, so dia kat depan. Kalau kita kat belakang pula, saya lukis warna lain, katakan di belakang, lagi susah nak lukis. Di kat belakang lah, sorry. Tak lukis lah, kena separate nanti kamu nak nampak. Tapi that is the idea, the main idea. Saya ulang, jadikan perkara penyebut tu, okay, X, kalau ini ke depan, maksudnya nilai hujung R tu pada nilai X with respect whether this X is positive kat depan, kalau X negatif kat belakang. Lukis bulatan di paksi ZY dan kamu sambunglah kepada puncak hemisfer tersebut. Okey, yang ni nanti seimbas lalu sekejap. Saya tengok berapa lagi banyak. Ni hemisfer juga. Hemisfer, ni so dia latihan saja. Ni midpoint. Okay, describe space. Okay, ni benda ni sempat kita nak cover Khamis ni. Self-study again. First, familiarize yourself with the basic standard equation of a sphere, sphere dan juga hemisphere. Dia ada dua formula asas. Nanti hari Khamis ni kita sambung dengan paraboloids. Susah nak sebut. Paraboloid. Dia berasaskan paraboloid, berasaskan parabola punya equation, tetapi nak sketch dia berbentuk mangkuk. Tengok bentuk mangkuk. Nanti kita hari Khamis ni kita habiskan dengan paraboloid dan juga cone saya rasa. Kalau kita tirus dia jadilah cone ya. Alright. Sebelum saya tamatkan kuliah hari ini, ada apa-apa soalan yang ingin ditanya? Satu minit. Kita bagi masa sekejap untuk korang tengok. Okey, jika tiada, kita henti setakat ni. Terima kasih semua. Kita tutup majlis pula kelas dengan tasbih kosong. Terima kasih. Okey, terima kasih semua. Kita stop recording. Jumpa lagi hari Khamis. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Thank you, sir.